Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Taqlidu juhalil muslimina lil musyrikina. Kita nak baca ni tajuk baru. Dalam tajuk yang dia nak cerita kepada kita, ada di kalangan orang Islam yang mengikuti cara orang musyrikin, orang yang tidak Islam. Dan cara tersebut dianggap oleh mereka sebagai salah satu cara untuk menghampirkan diri kepada Allah. Orang Islam pasal mana? Islam pasal hak jahil daripada kitab wahyu Tuhan. Kalau Islam hak mengaji kitab wahyu Tuhan, dia tak jadi gitu. Nah, ini kita panggil kelebihan juga ni, kelebihan orang jahil. Kelebihan orang jahil kan dia ikut sepak, ikut sakut. Jadi kerjaan belaka pada dia. Jadi taqlidu juhalil muslimin, sifat mengikuti secara membuta tuli oleh orang Islam lil musyrikin, ikut golongan musyrikin. Setelah mana tajuk sebelum ni dia beritahu kepada kita tentang amalan-amalan syirik dan juga bentuk-bentuk syirik ni telah tersebar luas. Kita boleh tengok dengan mata kita, kita boleh dengar dengan telinga kita. Oleh kerana banyak sangat tersebar amalan syirik ni, rata tersebar dia, sehingga sebahagian daripada orang Islam pun terkesan. Dia boleh terkesan itu sebab dia tidak ada benteng akidah dia tu tak ada. Setiap kawasan, setiap perkampungan, apabila tidak ada kubu, tidak ada benteng, maka apabila musuh mari kan, nak lari mana? Nah, setiap perkara tu berhajat kepada kubu untuk mempertahankan dia tu. Jadi kalau akidah tu tidak ada benteng, maka musuh bagi manusia ni sentiasa duk serang manusia. Maka bila dia tengok manusia tu memang telah, kawasan dia telah terbuka, maka musuh kita tak akan elok. Musuh kita hak sebenar syaitan ni, dia bukan supaya musuh manusia. Ada timbal rasa juga kadang-kadang. Syaitan ni dia musuh yang jenis pasal tidak ada istilah dalam kehidupan dia tu untuk nak kasih belah kepada manusia. Sebab dia memang bersumpah dah dulu. Dia minta Allah Ta'ala supaya panjangkan umur dia sampai kiamat. Lepas tu dia royak daripada Allah, dia kata aku nak sesatkan Bani Adam. Itu perjuangan dia. Sebab dia musuh dengan tu ada kita. Panggil kita hari ni pun dia musuh juga. Jadi apabila seorang manusia tu tidak ada benteng akidah dia, tidak kuat, maka mari apa saja pun bisikan ataupun waswas daripada syaitan, maka dia akan ikut. Dia akan ikut. Kata dia, walhasilu annahu ma salaka ubadul awthani fil hindi tariqan ma'a alihatihim. Kesimpulannya bahawa ma salaka ubadul awthanu fil hindi, ubadul awthani fil hindi, tidak melalui mana-mana cara oleh golongan penyembah-penyembah berhala di benua Hind sana. Tidaklah mereka melalui satu cara yang mereka lakukan terhadap Tuhan mereka, illa wasalakahu al-ad'iya'u minal muslimina ma'al anbiya'i wal awliya'i wal a'immati wasyuhada'i wal malaikati wal jinniyat. Dia beritahu tidaklah penyembah-penyembah berhala di benua Hind sana tu melalui satu cara, iaitu cara yang mereka lakukan terhadap Tuhan mereka, kecuali wasalakahul adiya, lalu juga cara yang sama oleh al-adiya'u minal muslimin, oleh golongan yang mendakwa dia tu orang Islam. Nah, sebab tajuk dia lagi tu dah tu,
Tajuk dia tu maknanya golongan-golongan jahil daripada kalangan orang Islam ni ikut musyrikin. Hak ni hak dia cerita ni apa yang berlaku di benua Hind sana. Sebab di benua Hind dia dikenali sebagai negara yang tertua di dalam agama pemujaan berhala. Dan di agama Hindu pula dikenali sebagai agama yang paling sekali banyak Tuhan. Kita tengok kuih-kuih agama lain tidak begitu mau. Tapi kalau tengok kuih pupuk dia, pupuk Hindu ni kak, dia punya berhala dia punya tok pekong dia tu susung atas bumbung, ceruk tu ceruk ni, segenap tempat ada. Kalau macam Buddha ni dia ada seekor besar tu, lepas tu hak kecil joken tu tak nampak gitu mau, nampak juga tapi tidaklah keterlaluan. Tapi memang Hindu ni dia di antara golongan yang terlalu kuat memuja berhala dia. Berhala tu kiblat tawajuh. Hak dia puja sungguh ruh berhala. Jadi dia beritahu sini tidak ada pun cara yang dilalui ataupun dibuat oleh golongan-golongan penyembah berhala kecuali orang Islam pun ikut sama. Cuma golongan ubadul authan tadi, golongan pemuja-pemuja berhala tu dia buat ke berhala dia. Hak orang jahil daripada kalangan orang Islam ni pula dia lakukan perkara yang sama tapi ma'al anbiya'i wal awliya'i. Dia buat kepada para anbiya, buat kepada para awliya. Ini hak jadi masalah besar ni. Ini semua terjadi dengan sebab dorongan ataupun bisikan daripada syaitan. Syaitan dia akan guna fakta yang sama, cuma dia putar belik fakta. Kita kena ingat sejarah yang pernah dilakukan oleh syaitan kepada Nabi Adam kita. Maknanya tajuk dia Allah ayat kepada Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, mu jangan hampiri pokok ni. Syaitan bukan buat kerja lain, dia guna tajuk pokok juga. Cuma dia putar fakta. Dia gerak ke dia bisik ke Adam dengan Hawa, dia kata mu tahu tak apa Tuhan tak dekat dengan pokok ni. Lepas tu dia cerita kelebihan yang mana tidak pernah Allah wayak kepada Nabi Adam, dia wayak kepada Nabi Adam. Antakuna malakain au takuna minal khalidin. Kalau mu rapat dengan pokok tu sebenarnya mungkin boleh jadi mu jadi malaikat, tukar jadi malaikat. So, boleh jadi mu akan kekal dalam syurga. Itu kelebihan rekaan. Apabila tidak sabit daripada sumber wahyu, maka di situ Nabi Adam kita tu terpedaya. Dengan takdir Allah. Jadi peristiwa tu Allah nakalkan dalam kitab dia untuk dijadikan pedoman kepada kita umat akhir zaman ni. Jadi supaya nukilan tersebut supaya kita hok baca kitab Allah ni kita reti ni cara syaitan, ni perangai syaitan. Sebab syaitan dia nak menyesatkan manusia ni bukan dia guna satu cara dak. Dia tengok orang. Orang licik ni jenis pesen makhluk yang otak liar dia panggil. Dia nak kalau dia nak menumpaskan mana-mana musuh, dia tak berjadar. Dia ada kaedah, dia ada cara dia. Dia akan baca pergerakan musuh. Supaya orang nak naik stick lagi tu juga. Dia tengok orang ni setara mana punya musuh, tengok lu main dia setara mana, dia baca dulu. Kemudian dia akan cari kelemahan. Kalau jenis pesen orang besar nyepak tak apa gerak mana kan, dia iwak pulut lah dia baca. Dia ni pesen tak ligak mana. Kita ada cara kita nak main dengan dia. Syaitan pula gitu. Bukan kata semua orang kat dia pun bisik supaya buat maksiat hak secara jelas-jelas. Tak. Bagi orang yang mana jiwa dia ni sentiasa nak rapat dengan Tuhan, kalau pesen duk mari duk bisik koyak ke dia kata gila cari orang teno ke, pergi judi ke, masuk kedai nombor ke, tiket nombor ke, ataupun pergi minta nombor ekor ke. Popok ni tak buat kerja lagi tu, petai lagi dia kata gapo dia ni syaitan ni. Tapi apabila syaitan tu guna tajuk agama, memutar belik fakta agama, hak tu bahaya. Jadi sini ni ma'al anbiya'i wal awliya ni syaitan putar belik fakta. Syaitan akan bisikkan kepada manusia Nabi adalah satu golongan manusia yang ada kedudukan di sisi Allah. Pasti dia tanya, jalla ke tak? Sabit sungguh ke tak? Ada kedudukan di sisi Allah? Memang kata jalla, memang betul. Nabi ada satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi kedudukan tu bukan kedudukan untuk nak capur tangan dalam urusan Allah. Hak tu tak.
Allah tak pernah lock kepada mana-mana makhluk dia untuk nak campur tangan dalam urusan pentadbiran dia. Tak pernah lock. Jadi syaitan pun gebisik. Jadi mereka pun buatlah perkara-perkara yang sama yang tidak sepatut dilakukan. Mereka buat kepada para anbiya dan juga kepada para awliya. Perkara ini berlaku juga kepada agama Samawi terdahulu, macam golongan Nasara. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi Isa? Apa dia buat kepada Nabi Isa lagi tu? Sebab itu semua daripada dorongan syaitan. Nah, syaitan nak menyesatkan mereka. Syaitan bisikkan kepada mereka bahawa Nabi Isa ni dia sekian-sekian lagu ni. Mukjizat yang ada pada dia ni menggambarkan dia bukan manusia biasa. Nah, maka mereka pun meletaklah kedudukan Nabi Isa sebagai ilah. Berlakulah kepunahan manusia. Nah, punca dia mereka tidak hampir dengan wahyu dan mereka jauh daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sebenar. Dan juga mereka lakukan cara yang sama wal a'immati, kepada para imam. Hak ni biasa dilakukan apabila disebut imam ni, biasa-biasanya dalam kitab Islam apabila disebut imam ditujukan kepada golongan Syiah. Sebab Syiah dia puja imam. Bagi dia imam maksum, tidak ada kesalahan berapa. Imam boleh tahu benda yang makana wa ma yakun. Benda hak lepas berlaku dah, benda yang akan berlaku. Dia letak sifat Tuhan terus kepada imam dia. Ini puja ni kita panggil. Ini meletakkan, maknanya perkara tersebut sepatutnya diletak kepada Allah. Khasatan lillah, hanya khusus kepada Allah, tapi dia letak pada imam dia. Mari mana berlaku tu? Allah royak ke? Nabi pernah hajar ke? Dia kata dia ikut Sayyidina Ali pernah hajar ke tak? Tidak pernah hajar belaka. Lepas tu dia mengikut sangkaan dia. Sebab agama dia memang agama rakaat pun, agama yang tidak pernah sabit. Agama yang memang tujuan dia untuk nak porak perandakan umat Islam. Lah ni dia duk bertupai dengan Quran kita, duk bertupai dengan kitab-kitab hadis kita. Kerja apa buat dia lah ni nya nak kucak-kacirkan umat Islam hari ni. Dia guna kitab-kitab Islam. Orang Syiah tak guna dah kitab dia Usul Kafi. Dan lain-lain kitab dia yang merupakan rujukan kepada agama dia, tak guna dah. Apa? Dia tahu dah kitab dia tu kalau royak agak orang kata pelawak kitab dia. Sebab dalam agama Syiah tidak ada sandaran, tidak ada sanad. Kalau nak kecek dengan Syiah ni kena kecek bab sanad dengan dia. Bila kecek bab sanad dia rebah berleping. Dia tak boleh royak sanad. Sebab semua riwayat cerita-cerita yang terdapat dalam kitab-kitab pegangan mereka tu, kita semua rakaat belaka. Nak tahu rakaat, usul sanad. Kita minta dia kemukakan mana ni, daripada siapa royak lagu ni. Daripada situ maka akan terbongkarlah kepalsuan cerita-cerita rakaat mereka. Lepas tu cara lagu mana lah ni? Cara kat dia guna Quran kita lah ni. Dalam kitab usul dia royak, Quran dia tu ada 17,000 ayat. 17,000 ayat. Quran kita 9,000 lebih ayat. Bermakna pokok dia hidup selama kini pun dalam keadaan agama tidak sempurna. Agama tak sempurna. Apa? Dah 17,000 ayat. Dek mana 11,000 lagi? Tanya-tanya dia kata dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi hok nusuk sampai bila lagi? Kat 1000 tahun dah. Masuk celah gua mana pun tak tahu. Tak zahir-zahir siapakah hari ni. Dia kata duduk dengan demo tu. Jadi biasanya dalam kitab-kitab Islam ni apabila sebut a'immah, imam, maka ditujukan kepada mereka. Dan juga ada di kalangan orang-orang jahil daripada kalangan orang Islam ni melakukan cara yang sama seperti mana pokok Hindu buat kepada Tuhan mereka, dia buat kepada syuhada, kepada golongan-golongan yang mati syahid. Pokok ni dia tak ada masalah belaka ni. Para anbiya, awliya, para a'immah, mana para khalifah belaka tu dan juga para orang mati syahid belaka tu, memang mereka ni ada suatu kedudukan di sisi Allah sebab mereka buat jasa. Sebab mereka buat jasa. Contohnya hak betul-betul sahabat yang ada kedudukan di sisi Allah, para anbiya dan juga para sahabat. Selain pada tu, kalau orang kata letak wali, siapa yang menggelarkan kepada mereka wali? Ni satu persoalan ni. Satu persoalan. Benda ni kadang-kadang apabila kita sebut lagi tu, maka akan timbul berbagai-bagai persoalan lain. Tapi kita nak beritahu, oleh kerana wahyu telah tak ada. Kalau sahabat Nabi Allah sebut dalam Quran. Sahabat Nabi jaminan mereka ahli syurga tu Allah sebut dalam Quran. Lepas tu orang mati syahid, adakah betul-betul mereka ni bila tengok mereka mati dalam medan perjuangan,
betul mereka ni berada di satu kedudukan yang tinggi. Kita hanya menyangka sahaja. Lepas tu secara qat'inya serah kepada Allah. Sebab pada zaman Nabi sendiri ada seorang sahabat meninggal. Ada seorang itu mati gugur dalam medan pertempuran. Maka ada seorang itu kata, oh syurga dah dia. Nabi larang dia, mu jangan kata gitu, mu tahu mari mana dia masuk syurga. Nabi tegur. Nak ajar kepada kita ni. Maknanya biarlah kita sangka kepada orang yang banyak jasa dia dalam agama, dia memang ada satu kedudukan di sisi Allah, tapi jangan kita melampau terhadap golongan ini sehingga berlaku perkara sebaliknya. Jangan melampau dalam perkara ini sehingga berlaku perkara yang sebaliknya. Hak sebalik tu tak sih. Bahkan nak buat sesuatu dalam urusan agama ni, naklah berpandukan kepada ajaran wahyu, berpandukan kepada ajaran kita Allah, ditinggal kepada kita. Dan juga untuk nak faham jelas kita Allah, rujuk kepada sunnah Rasulullah. Tak jelas lagi, tengok cara penghayatan anak murid Nabi sendiri, iaitu para sahabat. Kemudian segala bab-bab hukum akan dihuraikan secara terperinci oleh para tabi'in, dan seterusnya dibukukan oleh imam-imam mazhab. Sampai situ lepas gerah. Lepas tu jangan pandai-pandai awak sendiri. Lepas pada tu jangan pandai-pandai awak sendiri. Wal malaikati wal jinniyati. Ada di kalangan orang Islam hak jahil ni, mereka melakukan perkara yang dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala terhadap Tuhan mereka. Dia buat kepada malaikat, dia buat kepada jin, pada golongan jin, buat benda yang sama. Kita pernah terima satu amalan. Dalam amalan tu dia seru malaikat, wahai malaikat 44, wahai Israfil, wahai Israel, seru. Dan kita pernah buat benda tu satu ketika dahulu. Ambil jumpa dengan orang tua. Ada seorang orang tua tu sayang kita royak, orang tua ni banyak ilmu ni. Dia tu gak pala atas pala kail pas sama. Cuma masjid tak biasa jumpa. Masjid tak biasa jumpa. Tapi dari segi kekuatan fizikal dia memang kuat sungguh. Kekuatan fizikal dia tu memang dia kuat sungguh. Kita tengok dia tu memang kita kata, tak pandai dengan umur dia. Masa kita ambil amalan tu dengan dia, umur dia lebih kurang dalam 70 kali. Tapi tak nampak seperti mana umur 70. Dia beri satu amalan kepada kita. Dalam amalan tu untuk gapo? Kita muda-muda dulu gak, kita kadang-kadang pergi minta dengan dia gak, nak ilmu, nak suruh comel. Nak suruh nampak comel. Dia kata mak ni. Dalam tu, hei malaikat 44, aku suruh engkau, aku panggil engkau, lepas tu royak sekian-sekian. Lepas tu amalan tu kena amal beberapa hari. Jadi seumpama tu, seruan ni, benda tu hanya layak dilakukan kepada Allah. Tapi seruan tu dilakukan oleh orang tidak Islam, dia buat kepada ilah dia, kepada Tuhan dia. Orang jahil Islam pula pergi buat pula kepada malaikat, pergi buat kepada jin, pergi buat pada nabi. Lagi banyak lagi daripada hok-hok Hindu duk buat. Ini dia panggil kreatif. Dalam agama ni, kreativiti kita tu kena hadkan dia, kena bataskan. Jangan widai akal kita tu nyelai masuk pada tempat yang tidak sepatutnya. Sebab pasal manusia ni memang gitu, dia suka kepada benda-benda yang baru untuk dia nak Allah. Dia nak kreatif dia. Tapi dalam agama telah ditegah. Sebab Allah beritahu agama telah sempurna, tak usah pandai-pandai. Untuk nak takarrub kepada Allah, ikutilah cara yang Nabi ajar. Sebab Nabi tidak akan tinggalkan suatu cara yang paling boleh menghampirkan manusia kepada Allah. Nabi tak akan tinggalkan, kecuali Nabi royak belakang dah. Cuma kita yang lah ni lalai leka, banyak tak boleh nak amal. Sebab tu dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dalam kitab Matan Zubat, dia ada tulis, dia ada sebut situ, fa'mal walau bil usyri zakati. Dia kata naklah kamu beramal dengan sunnah walaupun mengikut kadar zakat. Walaupun mengikut kadar zakat, maknanya sikit benar. Dia suruh, dia galakkan. Apa? Sebab zaman dia tu banyak dah sunnah orang tidak amalkan. Zaman Ibn Ruslan ni, tak silap kita, zaman dia lebih kurang dalam 900 ataupun 700 Hijrah. Zaman dia tu banyak dah orang tidak mengamalkan sunnah Rasulullah. Pas zaman kita hari ni, kau jauh. Jadi pastikan kita tu biar cari dulu amalan yang ditinggalkan oleh Nabi. Sebab Nabi dia telah royak dengan hak terbaik. Dia beritahu kepada umat dia. Sebab Nabi ni
kehidupan dia setelah mana dia dibangkitkan oleh Allah sebagai seorang rasul, maka kerisauan dia kepada umat dia ni lebih daripada nabi-nabi lain. Risaunya Nabi. Dia juga fikir bagaimana, dia kata daripada kalangan penduduk akhirat nanti yang dapat masuk syurga tu, biar 2/3 daripada ahli syurga tu adalah daripada kalangan umatku. Nabi mikir gitu. Apabila Nabi fikir secara tu, sudah pastilah Nabi akan ajarkan kepada umat dia cara untuk mencapai perkara tu. Nabi tak lok. Tinggal lagi umat dia, kita yang lemah untuk nak menghayati, untuk nak menghidupkan sunnah yang ditinggalkan oleh baginda dalam kehidupan kita. Nah, tinggal hari ni sunnah yang ada sungguhnya duduk dalam kitab. Dalam kehidupan hari ni, dalam kehidupan manusia mana payah nak contoh. Satu ketika guru kepada guru-guru saya, guru saya Maulana Abdul Hadi, guru dia Maulana Ghulam Mustafa Qasimi, guru pada Ghulam Mustafa Qasimi Ubaidillah Sindi. Dah, satu batch dengan Maulana Anwar Shah Kashmiri. Dia sezaman dua tu. Satu ketika dia pergi di Rusia. Ubaidillah Sindi pergi ke Rusia untuk nak membentangkan supaya undang-undang ataupun hukum Islam tu diambil kira dalam pentadbiran. Berani dia pergi jumpa, bukan kata ni Rusia Soviet masa tu. Jadi apabila dia pergi jumpa pokok cendekiawan dia, hak bijak pandai dia tanya Maulana Ubaidillah Sindi, dia kata tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada kami satu negara yang betul-betul mengamalkan Islam seperti mana yang kamu beritahu. Mula situlah Maulana Ubaidillah Sindi senyap, tak kata gapo, tak boleh nak royak, ngiling kepala, saya tak boleh tunjuk. Demo tu kata lagi, okey, tak ada satu negara, satu negeri cukup. Dia senyap mata, dia mikir, bakal mungkin dia nak ingat kawasan-kawasan mana. Dia kata saya tak boleh tunjuk. Tak ada satu negeri, satu kampung pun cukup dah. Oh ya, satu kampung. Dia pun jawab, saya tak boleh tunjuk. Akhir sekali, individu yang betul-betul menghidupkan dalam amalan sunnah dalam kehidupan dia. Biar kita tengok dalam kitab Quran lagi tu, dalam kehidupan dia ada seperti itu. Maulana Ubaidillah Sindi, dia seorang ulama besar pun, dia kata saya pun tak boleh tunjuk. Maka dia kata, ustaz kita cerita, dia balik tu dengan keadaan malu dia. Orang kafir tanya lagi tu. Orang kafir tanya, minta dibuktikan negara yang mengamalkan Islam seperti mana dalam kitab Islam. Tak boleh royak, tak boleh negara wari negeri, tak boleh juga negeri, tak boleh wari daerah, tak boleh juga kampung pun tak boleh, individu pun payah. Itu zaman dia. Zaman dia tu zaman kebangkitan ilmu dah. Zaman memang rata-rata orang mengaji lah. Zaman dia tu selepas pada ni dah. Cuma titihan sanad pengajian kita untuk nak sapa kepada Syah Waliullah ni, kita lalu melalui dia. Dalam sanad kita tu ada Maulana Ghulam Mustafa Qasimi Ubaidillah Sindi, yang mana dia tu anak murid kepada Syekhul Hind Mahmudul Hasan. Asal dia nya Ubaidillah Sindi ni asal dia orang Sikh. Dia bukan orang Islam. Dia masuk Islam. Dia asal dia orang Sialkot, cuma dipanggil Sindi sebab dia duduk di Sindi. Orang bukan Islam, orang Sikh masuk Islam jadi ulama besar. Dia cukup faham dengan cara-cara Hindu ni semua. Jadi kalau kita baca kitab dia lagi jelas, sebab dia berasal daripada pupuk ni. Allahu Akbar. Wattaba'u sunana jiranihim minal musyrikina shibran bi shibrin. Dan mereka, iaitu orang Islam hak jahil tadi tu, dia mengikuti sunana jiranihim, cara ataupun resam jiran mereka, iaitu pupuk Hindu, daripada kalangan musyrikin, shibran bi shibrin, sejeka demi sejeka. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Wa hadzul qudwata bil qudwati, dan mereka mengikuti jejak langkah demi langkah. Wa na'la bin na'li, dan mereka mengikuti jejak demi jejak. Maknanya ikut sungguh. Ikut sungguh. Apa yang dia tulis ni, ekoran dia memerhatikan masyarakat umat Islam hak jahil di zaman dia pada waktu tu. Zaman Syah Ismail Syahid ni masih hidup lagi. Dan zaman dia ni memang zaman dia perang besar ni dengan orang Islam sendiri. Dia hak perang kafir tu sahadah, dia berjuang untuk nak jaga tanah dia tu, berjuang dengan pokok ni pokok penjajah. Di masa yang sama ada juga orang Islam hak jahil ni, hak mana seperti ni cara dia.
Dia perai juga dengan cara dalam bentuk penulisan. Maknanya dia nak betul semula apa ni payah, bukan mudah. Sebab apabila telah menjadi suatu resam, telah jadi satu adat, bukan mudah orang nak tinggal. Nah, last sekali jawapan dia kan? Nah, bal nattabi'u, nah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tu jawapan tu last sekali. Kita pakai gini lah, kita ikut resam tok nenek. Itu jawapan orang musyrikin Mekah tu dalam Quran. Nah, tapi kadang-kadang tubik juga daripada orang jahil apabila dia jahil daripada wahyu. Sebab itulah Nabi SAW duk mesej benar kepada kita supaya Quran ni dijadikan pedoman kepada setiap orang Islam. Nah, kalau boleh kita kena usahakan diri kita biar habis talaki Quran. Nah, tak kira dengan siapa-siapa, janji biar habis kita mengaji bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas, habis dalam kehidupan kita. Kita kena usahakan anak kita, isteri kita, sebab mereka semua adalah tanggungjawab kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tanggungjawab kita belakang tu. Nak tahu mana? Nah, wahai orang beriman, selamatkanlah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu. Ulama tafsir kata, nak selamat ahli keluarga lagu mana? Kita kena ajar ilmu agama kepada dia. Kalau tak ajar, memang puluk di akhirat. Nah, pok tu kadang-kadang, iyalah, kaki masjid, kaki surau. Tapi kalau dia mengabaikan anak dia, tanpa royak sepatah, tanpa diajak, ataupun dia ajak sekali, lepas tu anak dia pakai tak seikut, dia kata, royak dah mula, lepas tu pakai tak seikut. Nah, cuba kalau bak dunia lagu mana? Nah, cuba kita kiaskan kepada diri kita dalam urusan dunia. Apabila kita takut, kita khawatirkan sesuatu bahaya menimpa kepada anak kita, kita sanggup buat sesuatu walaupun pada peringkat mula-mula tu anak marah kepada kita. Betul ke tak? Kita buat berbagai-bagai cara untuk nak selamatkan dia. Pada pemikiran kita, dengan cara ni kita buat ni, kita dapat selamatkan dia daripada suatu bahaya. Maka kita akan sanggup buat cara tersebut. Nah, walaupun cara tu tidak disukai oleh anak kita. Last sekali kita nak kepada dia ke apa? Dia kata biar dia sedar tengok. Apabila ada natijah depan mata tengok. Nah, aku je dah buat kamu dulu lagi ni. Tu ni natijah dia. Tujuan dia. Jadi betapa teruknya apa yang telah gambarkan kepada kita. Cumanya seteruk ni dalam masyarakat kita ni wallahu alam. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Cuma tengok sendiri, kita kias sendiri, jangan tuding kepada siapa-siapa. Fama ajra'ahum 'ala Allah, betapa beraninya mereka melakukan perkara demikian terhadap Allah. Nah, sebab Allah kata jangan buat gini. Allah tuntut terhadap diri dia tu kena tauhid. Nah, segala perkara yang ada hubung kait dengan ibadah, dengan pemujaan, sebab pujaan ni bermakna ghayatut tadallul, kemuncak penghinaan hamba. Nah, jadi kemuncak penghinaan hamba ni benda tu hanya layak dilakukan kepada Allah. Apa pergi buat kepada ghairullah? Allah petai lagi tak beri. Dalam ayat yang kelima surah Fatihah tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua-dua Allah sekat belaka. Maknanya nisbah kepada ibadah yang dibuat hanya kepada Allah saja. Tak boleh buat kepada orang lain. Nisbah kepada minta bantuan, isti'anah, minta pertolongan, nah, tak boleh juga kepada orang lain apabila pertolongan tersebut berbentuk luar lingkungan asbab. Hendaklah diminta sahaja kepada Allah. Allah ayat dah dalam kitab dia kata, aku ni sangat hampir kepadamu wahai manusia. Apa mu nak kacau minta dengan orang lain? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah ayat. Nah, apabila hamba aku minta daripada aku, maka hamba tu kena sedar bahawasanya aku ni sangat hampir kepada dia. Sangat hampir sini maknanya cepat. Dan juga ada jaminan untuk nak melunaskan apa yang kita minta. Kalau kita minta hajat, maka Allah Ta'ala akan tunaikan hajat kita. Kalau minta selesai masalah, Allah Ta'ala akan selesaikan masalah. Sebab dia memang memiliki kuasa untuk buat perkara tu. Zat lain tak ada kuasa, sikit rabuk. Nah, yang ada pada dia pun hanya kuasa berbentuk ata'i, berbentuk pemberian yang Allah beri pada dia. Maknanya keputusan makhluk buat ni kan, dia panggil masih lagi terbatas di bawah masyiatillah. Nah, seorang itu buat keputusan lagu tu nak buat lagu ni. Nah, tapi keputusan dia tu bagi kita seakan-akan muktamad, tapi sebenarnya tidak muktamad. Sebab dia masih lagi di bawah masyiatillah, di bawah kelulusan Allah. Kalau Allah lulus baru jadi. Nah, sebab itulah kita orang Islam apabila kita nak buat satu benda, kita diajar supaya kata lepas pada tu insya-Allah. Nah, jika Allah kehendaki, maknanya kita meletak segala urusan kita di bawah masyiatillah. Nah, Nabi ajar tu supaya mulut sebut, supaya hati kita pun
cara yang sama, berpegang dengan cara yang sama. Buat apa-apa benda pun memang kita rancang belaka, tapi Allah yang akan menentukan. Wa ma ab'ada syiqqati bainal ismi wal musamma, dan betapa jauhnya rekahan di antara nama dan juga benda yang dinamakan. Jauh. Jadi contohnya para nabi ni, dia tu nabi. Bila kata nabi, dia makhluk. Musamma tu, nama dia tu makhluk. Musamma nabi tu, nama dia tu makhluk. Bila kata makhluk, bapa dak letak sifat Tuhan kepada dia? Bapa dak pergi buat amalan-amalan yang dilakukan kepada Tuhan pada dia? Maka itulah yang dikatakan betapa jauhnya rekahan di antara nama dan juga yang empunya nama. Wal haqiqati wad da'wah, dan hakikat yang sebenar dan dakwaan semata-mata. Jauh sungguh. Wa sadaqallahul azim idh qala fi surati Yusuf, dan benarlah Allah Ta'ala zat yang maha agung ketika mana dia telah berfirman dalam surah Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah sebut dah dalam kitab dia. Sebab tu bagi orang yang mengaji kitab Quran, daripada awal sampai akhir dia dengar perkara ni, bagi dia Allah sebut dah dalam kitab dia. Kalau tidak, Allah tak guna dengan lafaz wa ma yu'minu. Allah tak guna lafaz tu. Tapi nak ayatnya ada juga berlaku di kalangan orang yang mengaku diri dia tu Islam. Boleh jadi dia buat benda-benda yang menyebabkan diri dia tu terjerumus ke lembah syirik. Boleh jadi. Kalau tidak, ayat ni nak tahu mana. Allah ayat petai lagi. Cuma apabila orang tidak mengaji kitab wahyu Tuhan kan, dia duk perasan lagi tu lah. Sebab tu nama Islam tu tidak beri jaminan. Bukan kata seorang tu beranak-beranak, dia mau beranak mana ni? Bila pergi JPN kan, JPN pun tulis dalam IC tu agama Islam. Agama Islam bermakna orang ni dapat jaminan selamat buat selama-lamanya. Dalam Islam tak pernah ajar lagi tu. Bahkan dalam Islam diajar supaya daripada kecil lagi kena asuh anak kita tu dengan cara dididik agama untuk menjaminkan anak kita tu selamat. Supaya anak kita tu pada ending dia, pada kesudahan dia, akhir dia, kemuncak kehidupan dia tu, dia tergolong di kalangan orang yang selamat, tidak masuk golongan celaka. Sebab tak ada jaminan beranak Islam agak pakai selamat dok. Ada orang mengaku Islam, lepas tu dia kata tak payah semaya, lepas tu nak buat kira lagu mana? Nak kata dia Islam lagi. Dia ngaku Islam, tanya raya pun kita juga. Waktu macam-macam ada orang ada cerita kita, dia kata dah tak perlu semaya, kita telah sampai satu peringkat, sampai satu tahap. Kita jawab mudah-mudah dia, demo peringkat demo tinggi pada Nabi lagi. Tak suruh bahas dengan orang kita rugi masa kita. Sebab dia akan guna king. Ya king tak usah. Kita bahas dengan orang kaki ni letih pakai kita nak marah kadang-kadang. Nak kita jenis pongong pula kan. Jadi tak payah bahas kata royak sepatah dia demo ni tinggi darjat daripada Nabi. Dah habis kira-kira. Mungkin Nabi semaya. Sampai mati Nabi semaya. Oleh semaya cara semaya bila duduk. Bahkan dari Islam kita dia ajar sampai cara tak boleh nak bangun pun semaya lah bila itu. Kena semaya. Ni demo ni tak ada apa-apa pakai tak payah semaya dah. Boleh jadi dia kata, orang tua-tua kata tak payah semaya. Maknanya semaya tu tidaklah sulit mana cara nak semaya. Boleh jadi dia kata tak payah semaya. Boleh jadi salah faham bahasa. Boleh jadi juga. Jadi Allah Ta'ala kata wa ma yu'minu aktsaruhum, tidaklah beriman kebanyakan mereka terhadap Allah. Tidaklah kebanyakan mereka tu beriman terhadap Allah illa wa hum musyrikun, melainkan mereka juga melakukan amalan-amalan yang menyebabkan mereka dihukumi sebagai musyrik. Allah sebut jelas-jelas dalam kitab dia. Fa idza 'aradahum mu'aridun wa qala antum tad'una al-imana wa tubashiruna a'mal asy-syirki fa kaifa tujmi'una bainal ma'i wan nari wa tu'allifuna bainadh dhabbi wan nuni qalu nahnu la na'ti bi syai'in minasy-syirki. Ni hak payah ni. Syaitan dalam menyesatkan manusia, dia akan menghiasi benda yang tidak baik supaya nampak baik. Dalam Quran banyak benar Allah sebut, cuma kadang-kadang Allah sebut dituju kepada syaitan, kadang-kadang dengan bentuk majhul. Zuyyina lahum su'u a'malihim, dihiasi amalan-amalan buruk mereka nampak baik. Ini kerjaan syaitan. Kerjaan syaitan. Jadi apabila amalan buruk, syaitan polek letak make up goni.
Nah, nampak comel kepada si pelaku dia. Tu payah orang nak tinggal. Sebab dia kata apa? Comel ke? Molek ke? Apa salahnya? Nah, sedangkan dalam usul fiqh mazhab kita Syafi'i dalam kitab Lubul Usul pun ada sebut wa annal husna wal qubha bi makna tarattubi dhammi halan wal iqabi ma'ilan syar'iyyani. Nah, satu-satu benda nak kata baik yang mengakibatkan dapat ganjaran pahala di akhirat. Satu-satu benda kita nak kata buruk yang dapat azab di akhirat. Kedua-duanya syar'iyyani, mesti sabit dengan dalil syar'i. Tak boleh main-main. Nah, tapi kadang-kadang apabila manusia yang terlampau mengikuti hawa nafsu, nah, alamak ikut hawa nafsu tak ikut Tuhan. Hak tu jelas-jelas. Tak seduk kena kok lain banyaklah. Dia dua tu dia tak lagi. Hawa nafsu ni dengan ajaran Tuhan ni dia tak boleh. Dia supaya mesti panas kena air. Titik air sikit, cuf. Nah, nyetok. Jadi hawa nafsu yang ada pada manusia tu lagi tu perangai dia. Jadi kalau orang yang melera kepada hawa nafsu dia, sudah pastilah dia akan membelakangkan ajaran wahyu Tuhan. Padahal ajaran wahyu Tuhan ni tidaklah membebankan dia. Ajaran wahyu Tuhan yang Allah taklifkan, bebankan kepada kita semua ni adalah suatu ajaran yang cukup-cukup mudah, sesuai untuk semua lapisan masyarakat manusia. Nah, sebab Allah Ta'ala dia ambil kira kebanyakan manusia. Allah tak ambil segelintir manusia. Nah, kalau nak hukum jenis pasal manusia yang hardcore, yang pasal yang sanggup buat apa saja, itu jarang orang. Nah, maknanya jarang-jarang. Dalam sebutir kampung tak berapa orang hok sanggup menempuh apa saja. Contohnya, kalau kata dia ni pasal dia ni, kalau dibebankan semaya kepada dia 20 kali sehari ke 50 kali sehari ke, dia boleh buat. Pasal orang gitu tu tak ramai. Ada tapi tak ramai. Nah, ada tapi tak ramai. Sebab tu Nabi kita sewaktu disyariatkan semaya, turun cerita kepada sahabat, sahabat kata, "Ya Rasulullah, apa tu air 50?" Sahabat enuk. Nah, tapi Nabi tengok kepada umat dia akhir zaman. Nah, tapi di kalangan sahabat pun lagi tu lah mula-mula. Nah, sebab ada di antara sahabat yang minta dengan Nabi beberapa amalan untuk dia istiqamah, untuk dia istiqamahkan, tapi secara berlebihan. Nah, akhir sekali oleh kerana dia masa hidup dengan Nabi, dia kata, oleh kerana aku dah telah janji dengan Nabi, dah sekarang ni aku rasa beban terhadap diri aku. Bila? Waktu dia tua, waktu dah berumur, tak apa nak urut mana dah untuk buat amalan. Oleh kerana tu amalan dalam Islam ni dia dah cukup-cukup mudah, tidak payah sebenarnya. Fa idza 'aradahum mu'aridun, apabila menyanggahi mereka, nah, oleh seorang yang menyanggah, waqala, lalu kata orang tadi, antum tad'un al-iman, kamu mendakwa kamu beriman, tapi di masa yang sama wa tubashiruna a'mal syirki, nah, mu melakukan amalan-amalan syirik. Nah, mu kata mu beriman, tapi mu ada juga buat amalan-amalan yang boleh menjuruskan kamu kepada syirik. Apa tu benda buat? Nah, lalu orang tu kata lagi, fa kaifa tujmi'una bainal ma'i wan nar, maka bagaimanakah kamu boleh menghimpun di antara air dengan api duduk sekali? Air dengan api tak boleh duduk sekali. Nah, waktu bila terbakar kat bom-bom air, air api lari. Maknanya dia tak boleh duduk sekali dua tu pesen dia. Wa tu'allifuna bainadh-dhabbi wan nun, dan kamu menghimpunkan di antara bewak-dhab hodok pada pasir dengan ikan nun hok pasir duduk dalam laut. Nak letak sekali, mana boleh. Nah, bewak-dhab ni dia buat tamsilan sini sebab orang Arab telah makruf kalau sebut bewak-dhab kat dia duduk pada pasir, tempat tak ada air. Nah, bahkan setengah orang kata bewak-dhab ni kalau suap air banyak-banyak boleh mapuh dia. Tak berahinya dia ke air. Nah, lepas tu dihimpun sekali dengan ikan nun. Ikan nun ni pasal duduk dalam laut, tak boleh duduk atas darat. Duduk atas darat mampu kerah dia. Maknanya dia nak beritahu bagaimanakah kamu boleh himpun dalam satu waktu dua perkara. Nah, satu perkara yang ditutup oleh Allah, satu lagi benda yang paling dimurkai oleh Allah, mutlak sekali. Kok mana? Orang tanya dia. Tapi ada wakilah pelepah dia. Lagu mana wakilah dia? Tengok depan. Qalu, dia kata, mereka kata, pupuk tu orang hak jahil daripada kalangan Islam, hak ikut cara-cara resam ya orang-orang Hindu buat. Nahnu la na'ti bi syai'in minasyirki, kami tidak melakukan sesuatu apa pun daripada amalan syirik. Tengok dia jawab. Dah. Kadang-kadang jawapan dia ni kita nak beritahu berpunca daripada mereka tidak mengenali hakikat musyrikin Mekah zaman Nabi tu siapa. Nah, sebab tu pesanan Sayyidina Umar ni ada riwayat tu kita kena ingat, maknanya kita biar ada dalam memori kita
Nah, innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man lam ya'rifil jahiliyah. Betul sungguh kata-kata tu. Nah, maknanya akan putus rantai Islam. Maknanya umat Islam kau jauh daripada agama Islam apabila umat Islam hak lahir tu dia tidak kenal siapa jahiliyah. Orang tidak kenal siapa jahiliyah, maka dia akan melakukan benda hak jahiliyah buat dah, tapi dia rasa molek, dia rasa baik. Supaya ni. Nah, innama nubdi ma na'taqiduhu fil anbiya'i wal awliya'i minal hubbi wat takdiri. Nah, kita dia kata kita tak buat mana-mana amalan syirik apa benda pun bisyai'in ni maknanya gapo benda pun daripada amalan syirik kita tak buat. Nah, siapa orang salah apabila kita kata dia salah nak mengaku salah. Nah, banduan mana mudah-mudah nak mengaku salah. Nah, maknanya setiap orang yang buat salah kita kata dia salah, gung, dia akan mula-mula. Nah, kadang-kadang dia khabar dia salah, orang nak dakwa dia tak salah macam, tak mengaku macam. Nah, maknanya orang buat salah nak mengaku salah mudah-mudah. Nah, kalau mengaku salah mudah-mudah gak, kalau pesen dia ni jadi ikutan orang gak, dia akan mikir lagu mana kalau aku mengaku ni pengikut aku ramai lagu mana. Nah, dia panggil sebab ada kepentingan lain. Ada kepentingan nak jaga kedudukan, nak jaga harta ataupun nak jaga pangkat dia. Kita baca sikit lagi. Jadi dia kata hanya sahaja kita ni kita nubdi, kita menzahirkan mana takiduhu, apa yang kita percaya perkara tersebut. Nah, ada pada para anbiya, ada pada aulia, yakni kita zahirkan minal hubbi wat takdir. Nah, kita zahirkan kasih sayang mengikut sangkaan kita kepada para anbiya. Nah, saya ke Nabi kena buktikan seperti mana sahabat buktikan dia saya ke Nabi lagu mana. Tidak ada manusia yang paling benar yang membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi selain pada sahabat. Orang tak boleh litas sahabat. Kalau kata dia mau cinta kepada Nabi, ikut sahabat. Nah, sebab cinta ke Nabi alamat dia cinta Allah. Apa kita kasih ke Nabi-nya? Adakah semata-mata kerana Nabi? Tak, kerana kasih kepada Nabi menghampirkan diri kita kepada Allah. Itu pokoknya. Allah Ta'ala juga mengibu dia. Dia tidak suruh dengan Nabi sebab Nabi tak ada apa benda. Nabi makhluk. Tak boleh aku putus gapo pun kepada makhluk. Tak boleh aku putus gapo pun kepada orang yang puja dia. Oleh kerana tu Allah ayat dah dalam kitab Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika sekiranya kamu benar-benar kasih dan cinta kepada Allah, maka ikutlah aku. Bermakna kalaulah betul-betul kasih kepada Rasulullah, ikut amalan hak Nabi duk ajar selama ni. Nah, ikut tu. Tapi ni mengikut sangkaan dia. Lepas tu dia jawab apa ni? Jawapan ni memanglah orang musyrikin Mekah tidak seperti yang dia wayak. Nah, kita tengok. Amma idza adalnahum billah. Adapun idza adalnahum billah, apabila kami menyamotarafkan para nabi ataupun para aulia ataupun mana-mana pujaan, kami samotarafkan dia dengan Allah. Wa'taqadna annahum wallaha jalla wa ala bimanzilatin sawa. Dan kami beriktikad bahawa para nabi dan para aulia dan Allah jalla wa ala bimanzilatin sawa, berada pada sama taraf, satu kedudukan. Dia kata kalaulah kami buat lagu tu kana zalika syirkan, itu memang jelas syirik. Kita nak jawab bui orang musyrikin Mekah tak percaya lagu tu. Bukti dalam Quran, orang musyrikin Mekah tidak pernah pun mengatakan selain pada Allah hak cipta langit. Orang musyrikin Mekah tidak pernah pun mengatakan hak cipta bumi itu selain pada Allah. Tak. Hak dia puja tu kerana dia faham itu adalah wakil Allah. Maknanya mereka tidak pernah sama tarafkan pujaan mereka dengan Allah. Tak pernah sama sekali. Nah, itu Arab jahiliah. Jadi kalaulah kecek lagi ni maknanya bahasa ni lebih teruk lagi daripada Arab jahiliah. Nah, gaya bahasa ni percakapan ni kalau kita tengok dalam kitab Quran kan, sebab Allah Taala ayat dalam Quran. Nah, wala in sa'altahum, wahai Muhammad, sekiranya kamu tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa ada kuasa mencipta langit, siapa yang ada kuasa mencipta bumi. Nah, la yaqulunna Allah, mereka pasti akan kata Allah saja hak boleh cipta. Nah, dia tak akan jawab go lain. Sebab orang musyrikin Mekah munggo dia ikut agama Nabi Ibrahim. Dia faham, dia reti cumanya kesilapan mereka dalam perkara-perkara kecil dia kata Tuhan tu ada wakil. Sebab itulah Syah Waliullah Dahlawi
tok kepada apa ni, kepada pengarang kitab kita ni, dia membahaskan perkara yang ada hubungan dengan akidah. Dah. Dia bahaskan kepada mula-mula sekali tentang khaliqiyah. Tentang zat yang wajib ada, iaitu Allah. Jadi zat yang wajib ada ni orang musyrikin Mekah tak punah sikit abuk. Dia sebut oleh kitab dia. Dia kata hak ni orang musyrikin Mekah ni tak punah dalam bab ni. Dia hak punahnya dalam bab tasarruf, dalam bab mengurus mentadbir. Musyrikin Mekah situ ada dia kata sebahagian benda dia setuju, sebahagian benda dia tak setuju. Maknanya kalaulah kata urusan-urusan besar, dia kata ya Allah uruskan. Tapi dia kata kalaulah urusan-urusan kecil, bukan Allah urus sendiri, tapi Allah ada wakil dia. Allah ada wakil. Jadi pada peringkat mula-mula golongan musyrikin Mekah ni, dia tidaklah puja kepada selain pada Allah keterlaluan. Dia jarang-jarang puja. Sebab jarang-jarang nak buat, barulah dia pergi jumpa ilah tu. Jarang-jarang nak musafir, barulah dia pergi minta juga jumpa dengan Tuhan musafir dia tu. Wih lah keberkatan dalam perjalanan kita gitu gini. Tapi apabila dia buat sama-sama benda hak jarang-jarang pun, dia kata begini lah, kita pakat puja sama-sama lah mudah. Jadi percakapan itulah gitu. Amma idza adalnahum billah. Adapun apabila kami menyamakan mereka tu pujaan-pujaan daripada kalangan para anbiya dan juga aulia tu dengan Allah sama. Dan kami berintikad lagi tu, iaitu Allah dengan para nabi dan aulia tu sama taraf, bimanzilatin sawa, kana zalika syirkan. Hak tu memang jelas syirik. Kita pun tak kata tak syirik, hak tu memang jelas syirik. La syakka fihi, tidak ada keraguan pada perkara tersebut bahawa dia adalah syirik. Walakinnana, akan tetapi kami la naqulu bidzalika, kami tak kata gitu. Kami tak kata gitu, kami tidak berintikad gitu. Bal na'taqidu annahum khalqullahi wa abiduh. Bahkan kami berintikad bahawa para anbiya dan juga para aulia, mereka adalah khalqullahi wa abiduh. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah dan juga hamba Allah. Amma ma na'taqiduhu fihim minal qudrati wat tasarrufi fil alami fahuma mimma akramahumullahu wa khassahum bih. Adapun apa yang kami iktikadkan kepada mereka, gapo dia hadiah iktikad kepada nabi dan juga aulia, iaitu nabi ada kudrat tertentu. Seperti mana golongan-golongan yang tidak ahli sunnah wal jamaah, dia faham Allah beri kepada nabi suatu pingat ketuhanan, dia panggil. Ada satu istilah bahasa yang dia sebut pakaian ketuhanan. Allah beri kepada dia tu pakaian ketuhanan, lalu menyebabkan nabi tu ada kudrat, boleh nak buat apa-apa ikut suka dia. Wa tasarruf, dan juga mengurus, mentadbir fil alami, dalam alam ini. Kita ingat tahun Iraq mula-mula diserang. Tahun Iraq mula-mula diserang, ada seorang itu dia kata, di Iraq dia kata dia mau tak serusi. Mereka akan hancur. Sebab apa? Sebab situ tu ada orang besar jaga. Duk tak lama daripada dia kecek tu, Saddam Hussein kena igak. Ada Hussein kena igak, kena gantung. Kita kata mana betul yang ni kecek maknanya ada tu, betul sungguh dia tikak lagi tu. Dia faham ada demo-demo ni kuasa tasarruf, boleh mengurus setengah-setengah kawasan, setengah-setengah tempat. Lepas tu dia kata fahuma, kedua-duanya kudrat dan juga kuasa untuk mengurus, campur tangan dalam urusan untuk mengurus alam ini, kedua-duanya mimma akramahumullahu, daripada perkara yang Allah telah muliakan mereka, dan Allah Ta'ala telah khususkan mereka dengan perkara itu. Persoalan timbul, kita tahu mari mana Allah telah muliakan Nabi dengan kudrat seumpama ni. Daripada mana kita dapat tahu Allah beri kepada Nabi kuasa tasarruf fil alam ini, yang menjadikan pengkhususan Allah beri kepada dia. Kita tahu mari mana. Sedangkan perkhabaran ghaib daripada Allah Ta'ala telah putus dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah. Kalaulah anda kata boleh tahu, sahabat mula-mula sekali orang boleh tahunya. Sahabat tak pernah kecek lah ni. Sahabat tidak pernah kecek. Sahabat Nabi, anak murid Nabi. Orang yang kenal sungguh Nabi, kenal dengan Nabi daripada kecil lagi kenal Nabi. Lepas tu daripada awal perjuangan lagi Nabi. Sehingga mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan Nabi. Maknanya kenal sungguh dia Nabi. Dia tak pernah royak lagi nima ni kepada Nabi. Dia tak pernah kata Nabi itu ada kudrat. Apa yang disebut sini adalah kudrat berbentuk macam zati.
Kudrat zati ni ikut dia nak buat apa benda. Nah, so lagi dia panggil kudrat ata'i. Macam kita ni, kita ada kudrat. Nah, tapi kudrat ata'i. Siapa satu masa kudrat ata'i ni, tak boleh nak buat apa. Dan mari struk hak kuat mari gak nak kat tangan pun tak boleh. Kehendak kita tu nak akak macam, tapi tak boleh. Itu bermakna ata'i pemberian Allah, satu masa dia tarik balik. Kudrat ata'i bermula daripada tidak ada, lepas tu ada sebentar, lepas tu tak ada pula, lemah. Nah, hak zati sungguhnya hak Allah Taala. Fala yatasarrafuna fil alami illa biiznihi illa biiznin minhu wa ridahu. Nah, maka mereka, kata dia, mereka para nabi dan juga para aulia tu, dia tidak akan mengurus dalam alam ini kecuali dengan izin dan juga redha daripada Allah. Persoalan timbul lagi, daripada mana kita tahu Allah izin dan juga Allah redha? Hak ni sampai kiamat tak akan boleh jawab. Nah, mak apa? Dia mau terima wahyu ke? Dia akan buat jalan tu. Dia akan jadi makna lagi tu. Kalau dah dia jawab dengan cara lagu lain, dengan cara seumpama dia kata dia ada mimpi, ada orang beritahu, adakah mimpi merupakan dalil dalam agama? Nah, dia gimana perbahasan dia kau panjang. Mana apabila kita usul banyak gak, jadi paruklah melanggahi dalam usul kita sendiri lagu mana ni? Usul agama kita ni dalam tetap bab riwayat sahaja tu pun telah dihak dengan berbagai-bagai. Nah, sehingga ke dalam bab riwayat nak sapa kepada kita ni ditapih. Akhir sekali natijah tubik dah darjat ataupun martabat riwayat-riwayat yang boleh diambil kira ada 4. Sahih li zatihi, sahih li ghairi, hasan li ghairi, li zatihi, hasan li ghairi. Hasan li ghairi adalah paling lemah sekali, dikira yang sahih tapi paling rendah nilai dia. Dalam fiqh diguna hak tu. Lebih pada tu lagi hang tak boleh guna dah dalam fiqh pun. Itu dalam masalah fiqh. Ni bab akidah ni. Nah, bab akidah lagi-lagi lah kena benda yang jelas. Fama kana lidauna lahum, dan tidak adalah seruan kami kepada mereka. Sikit lagi kita nak buat habis. Wasti'anatuna bihim, dan permohonan bantuan kami, minta tolong kami terhadap mereka. Nah, itu semua illa nida'an lillah wasti'anatan bih. Itu semua adalah sebenarnya seruan tu sebenarnya kita seru Allah dan juga kita minta bantuan dengan Allah. Kalau betul suruh Allah, kalau betul minta bantuan dengan Allah, apa tak direct minta dengan Allah? Nah, Allah ayat dah kan dalam kitab dia, suruh minta dengan dia. Tak usah minta dengan orang lain, minta dengan dia. Nah, lepas tu kalau berasa kita ni pasal salah banyak gak, kita bertobat. Moga Allah ni ada sifat dia Maha menerima taubat hamba. Walahum, kata mereka lagi, mereka iaitu para nabi dan juga para aulia itu indallahi dalatun wa makanah. Nah, dan bagi mereka di sisi Allah ada suatu kedudukan yang istimewa, laisat li ghairihim, yang tidak ada kedudukan itu pada orang lain. Mari mana belakang ni, mari mana ni? Sebab dalam kitab Allah, dalam kitab wahyu Tuhan memang tak ada. Nah, dalam hadis-hadis Nabi pun tidak ada. Dalam kitab-kitab mazhab pun tidak pernah diajar perkara ni. Lepas tu mari mana? Ni persoalan yang kena timbul. Nah, kita royak sampai tahap tu, lagi tu takut-takut tempat kita tu ada. Cerita ni asalnya cerita di benua Hind. Takut-takut tempat kita tu ada, maka biarlah apa yang disebut dalam kitab dia ni jadi benteng kepada kita. Nah, waqad atlaqa aydihim fi mulkihi. Nah, asalnya waqad atlaqallahu aydihim fi mulkihi. Dan sesungguhnya Allah Taala telah, atlaqa ni maknanya Allah Taala telah membiarkan mereka. Atlaqa aydihim ni maknanya Allah Taala lak campur tangan mereka fi mulkihi, di dalam kerajaan dia. Maknanya nak tolong urus setengah-setengah perkara pun tak apa. Dan juga Allah Ta'ala biarkan para nabi dan juga para aulia, biarkan secara bebas di dalam pentadbiran dia, dan membiarkan hukmahum. Allah Ta'ala biarkan keputusan mereka. Hum tu pergi kepada al-anbiya dan juga aulia. Allah Ta'ala biarkan keputusan yang mereka buat itu fi khalqihi, pada makhluk ciptaan dia. Maknanya Allah bui kepada Nabi, Allah bui kepada para aulia, ikut demo lah nak buat keputusan gapo kepada para hamba kami. Maknanya kalau lah ada di antara hamba kami manusia tu pergi minta separuh-separuh benda gak, Allah lah ikut mula wahai Nabi, nak bui-bui lah. Aku telah biarkan. Mana dia gitu. Yaf'aluna ma yasha'u. Ni jelas lagi.
Mereka boleh melakukan, boleh buat apa yang mereka suka, apa yang mereka kehendaki. Wa yanquduna, dan mereka boleh buat keputusan satu-satu perkara. Wa yabramuna, dan mereka boleh meluluskan satu-satu perkara. Nah, wa hum syufa'auna indallah, dan mereka adalah pemberi sokongan kepada kami di sisi Allah. Ayat ni ada dalam Quran ni. Nah, wa hum syufa'auna indallah ni lafaz ayat Quran ni. Nah, wa wukala'una indahu ai indallah, dan dia adalah merupakan wakil-wakil kami di sisi Allah. Hak ni hak tidak boleh. Nah, tidak pernah diajar pun oleh mana-mana nabi, tidak pernah disebut pun oleh mana-mana sahabat, bahkan tidak pernah dinakalkan oleh para imam mujtahid. Tak pernah royak berlaku perkara ni. Patut mari mana? Itu persoalan yang timbul. Faman haziya indahum, maka siapa-siapa yang dapat bahagia di sisi mereka. Nah, wa waqa'a indahum bimakanin, dan dia boleh berada pada suatu tempat di sisi mereka. Di sisi mereka tu siapa? Mereka para nabi dan juga para aulia. Maknanya dia mau buat satu perkara, dia mau buat satu benda, menyebabkan mereka ni rapat dengan nabi tu. Nabi tu mati lama dah. Cuma ni benda yang berlaku ni. Apa yang dia nak cerita tu lagu tu berlaku. Seperti mana golongan beralui, sewaktu mereka buat majlis mereka, dalam majlis mereka akan letak dua butir kursi. Kursi untuk nabi, kursi untuk isteri nabi. Jadi pada sangkaan dia tu Nabi mari dalam majlis dia tu. Maknanya Nabi hadirun nazirun. Nabi hadir, Nabi boleh tengok, boleh perhati apa benda dia buat. Dan sifat hadir nazir ni sifat Allah, bukan sifat Nabi. Dia letak kepada Nabi. Hak tu nampak macam tak apa gong mana, hak gong lagi dia pergi beli tiket kapal terbang, pokok dia juga naik kapal terbang. Jadi bila kita tanya, "Pak, posisi ni kosong ni?" Dia kata, Rasulullah duduk sebelah. Pelik sungguh kita. Ketika dia buat majlis pula, tak ada pula dia pergi tepah dekat kapal terbang untuk Rasulullah mari majlis dia. Lepas tu tanya-tanya teka nak pergi mana-mana pula, Rasulullah naik kapal terbang sekali dengan dia pula. Boleh jadi dia nak rakyat dia tu ada kedudukan di sisi Nabi. Siapa dia ni? Beralui. Alamat dia, nak share dia, kalau di Pulau Pinang pun ada puak dia. Cuma di Pulau Pinang tu lain sikit cara dia. Pemakaian dia tak serupa dengan di benua Hind sendiri. Kalau di benua Hind sendiri tu, penampilan dia pakai baju kurta sekat lutut, lepas tu dia sipai rambut panjang. Dia pakai serban tutup lekuk hijau. Tu hak pekak tu. Kalau hak pesen Penang ni dia pakai kain pelekak. Moga India hak Penang tu kain pelekak dia, kain pelekak putih tu, pakai baju sekerak, baju Melayu sekerak. Tu situ tak serupa sikit. Lepas tu serban dia pun tak serupa dia makan. Hak di Pakistan tu hijau cerah, hak di Penang tu hijau gelap sikit. Kita bisa tengok dah hak di Penang. Dia punya kepercayaan dia kepada Nabi tu lah gitu. Hak ni dah ni. Boleh jadi wallahu alam, sebab di benua Hind memang kuat perkara ni. Kanat lahu huzwatan wa manzilatan indallah. Jadi mana-mana orang yang ada bahagia, ada nasib di sisi para nabi dan juga para wali tadi, dan dia ada kedudukan di sisi mereka, sebenarnya orang ni tu ada suatu bahagia yang besar dan suatu kedudukan yang tinggi indallah, di sisi Allah. Dia kena kot tu. Wa kullama ishtaddat ma'rifatuhu bihim, dan apakala makin kuat makrifah dia, pengenalan dia, maknanya dia kenal sungguh siapa bihim tu, dia kenal sungguh nabi tu, dia kenal sungguh wali tu. Ishtaddat ma'rifatuhu billah, makin kuatlah pengenalan dia tu, makrifah dia terhadap Allah. Dia pergi bawa makrifah terhadap para nabi. Lepas tu nak erat kepada Allah. Illa ghairi dzalika minat ta'wilatil kasidah. Kepada yang lain-lain lagi, banyak lagi perkara. Kalau nak kutip sebuah habis tak cukup kitab sana ni. Minat ta'wilatil kasidah, daripada ta'wilat yang rosak. Kasidah dengan makna fasidah. Dan juga wal hujajid dahidah, dan hujah-hujah yang dangkal, yang mana allati ma anzalallahu biha min sultan, ya Allah tidak pernah turun bukti royak perkara ni. Kalau benda ni benda penting, benda yang ada hubung kait dengan akidah ni benda penting, Allah akan cerita dalam kitab dia. Apa Allah tak pernah royak kan? Kalau ada minta tolong tunjuklah dalam Quran tu ayat mana. Takut-takut kita baca Quran ni tak jumpa. Tak. Kalau orang royak gini lah, cerita lagi ni kepada kita, kita tanya dia dalam Quran ada sebut ke tak? Tak ada. Lepas tu Nabi ada royak ke tak secara jelas? Tak ada juga. Lepas tu mari mana? Mari mana tu dia akan tubik situ jalurnya. Dia akan tubik, dia kata, alah,
Takkan demo tak saya ke Nabi. Kita saya ke Nabi tapi kita tak akan buat benda-benda gini. Sebab benda-benda gini hanya layak dibuat kepada Allah. Buat apa demo nak kacau buat kepada makhluk? Nah, lepas tu depan lagi sambungan dia lagi, panjang lagi. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min al-arba' min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.